أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في حفظ القرآن، اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, pada pagi ini Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan, peluang dan ruang untuk bersama-sama kembali dalam segmen MCG Tajwid Time. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sahabat-sahabat, tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tonton secara live pada pagi ini daripada FB dan juga daripada TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Hani, Puan Halimah, Puan Junaidah, user Puan Nurizan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-puan yang beri salam, insya-Allah tuan-puan. Puan Suzana, waalaikumsalam warahmatullahi. Insya-Allah pagi ni kita akan menyambung perkongsian dalam segmen MCG Tajwid Time dalam perkongsian surah Muhammad. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-18 dan juga 19. Sebelum tu tuan-puan, boleh bantu Ustaz untuk maklumkan berkaitan dengan audio suara kita pada pagi ni macam mana? Adakah jelas kedengaran ataupun ada masalah? Boleh maklum? Kalau semuanya jelas, insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi perkongsian tajuk kita, insya-Allah. Jelas. Terima kasih Mrs. Azhar Kashmir. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Hamimah, selamat pagi juga daripada klinik bandar. Semoga dipermudahkan urusan. Puan Nurizan, Wak Normah, waalaikumsalam. Okey, baik tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pagi ni kita akan menyambung perkongsian dalam surah Muhammad, bermula ayat yang ke-18 sehingga 19. Jadi tuan-puan boleh buka Quran pada muka surat 508 ayat 18 dan 19. Jom sama-sama kita baca. Terima kasih Delima Biru, Mr. Azhar, terima kasih banyak. Okey, Ustaz flip kamera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa فهل ينظرون إلا الساعة أن
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 18 dan 19. Kiranya golongan yang ingkar masih tidak mahu menerima peringatan yang diberikan kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Kerana sesungguhnya telah lahirlah tanda-tanda kedatangannya. Kalaulah demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Sadaqallahul Azim, surah Muhammad ayat yang ke-18 dan 19. Sahabat-sahabat, tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat hari ini, tuan-puan, sambungan daripada ayat yang minggu lepas, yang mana perkongsian berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Maka Allah akan berikan pada ayat ke-17 minggu lepas, Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang beriman ini, maka mereka akan diberikan padanya, ditambahi padanya hidayah petunjuk, serta memberi kepada mereka dorongan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah SWT sambung hari ini ayat 18 dan juga 19, yang mana tuan-puan, Allah SWT berfirman mengenai orang-orang yang tidak beriman. Maka golongan yang ingkar ini, mereka tidak lain akan menunggu di mana Allah memberikan, mengeluarkan hari kiamat yang datang secara mengejut. Maka apabila hari kiamat itu datang, mereka tidak sempat membuat persediaan menghadapinya. Allah Ta'ala sebut, mereka ini apabila datang saat hari kiamat, barulah mereka sedar bahawa hari ini adalah hari kehancuran. Dan tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala sebut telah lahirlah padanya tanda-tanda kedatangan. Allah Ta'ala sebut awallah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu adalah antara tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat. Yang mana lahirnya Nabi akhir zaman, itu adalah tanda hari kiamat. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Siapa dia? Kita semua ni, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tetapkan pendirian dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan bukan sahaja kita tetapkan pendirian, bahkan kita kena minta ampun dengan Allah. Wastaghfir li dzambika, kita kena minta ampun atas kelemahan kita, baik kita ni mukminin wal mukminat, daripada kalangan orang-orang mukmin, daripada kalangan lelaki maupun orang yang beriman daripada kalangan perempuan, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup kita katakan aku beriman, aku menetapkan pendirian akidah, tapi bila buat dosa tak nak mohon ampun. Ini salah. Dia kena berseiringan, akidahnya mantap, bahkan pengamalannya melakukan perkara kebaikan sungguh-sungguh, dan bila tersilap, terjatuh, melakukan kesilapan, cepat-cepat wastaghfir li dzambik. Apa dia? Mohon ampun kepada Allah di atas dosa-dosa yang dilakukan. Dan Allah menyebutkan peringatan di penghujung ayat ke-19. Allah sebut wallahu ya'lam, dan aku maha mengetahui akan gerak-geri kamu di dunia. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Maka tuan-puan, kalau kita faham konsep ni, kita akan takut nak buat dosa, disebabkan Allah ni maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha meliputi kuasanya ke seluruh alam. Maka mudah-mudahan mendapat peringatan bersama dua ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Puan Isha, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sedikit ulasan daripada dua ayat yang kita bacakan sebentar tadi. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung terus untuk perkongsian tajwid pada pagi ni, surah Muhammad ayat 18 dan 19. Sebelum tu tuan-puan yang sedang menonton pagi ni, tuan-puan daripada FB ataupun daripada TikTok, tuan-puan dah bersedia? Kalau tuan-puan dah bersedia, cuba komen kat bawah. Sedia. Waalaikumsalam Puan Tehriri, Kak Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah bersedia ke? Okey. Dan juga tuan-puan bantu Ustaz share kita punya live mengaji, boleh? Kalau tuan-puan tengok daripada FB, boleh share di FB. Kalau tengok daripada TikTok, boleh share sekali insya-Allah, dekat rakan-rakan, dekat kawan-kawan. Sekarang ni baru ada 9 share. Kita cuba capai 100 share, boleh? Ada lebih kurang hampir 100 orang yang melihat pagi ni. Jemput untuk share seorang sekali insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama. Okey. Terima kasih yang komen sedia. Pak Ngah, terima kasih Pak Ngah Lutfi. Terima kasih tuan-puan yang berkongsi rezeki. Terima kasih Kak Lid bagi Ustaz sarapan pagi ni. Okey, sana. Okey, jom. InsyaAllah kita terus kepada sesi uraian tajwid. Ustaz flick kamera saat. Okey, jom. Pagi ni tuan-puan, kita berada pada surah Muhammad, bermula ayat 18 dan 19. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ngah, Puan Azlina. Okay, jom.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna. Baik, hukum tajuk pertama yang terlibat di sini tuan-puan. Fahal yanzuruna. Kat sini kita dapati ada nun kosong jumpa dengan huruf dha. Nun kosong jumpa dengan huruf dha. Apakah hukum tajwid yang terlibat tuan-puan? Cuba tuliskan jawapan di ruangan komen laju-laju. Waalaikumsalam Puan Salina. Tepat sekali Puan Nurizan. Okey, masya-Allah. Tehriri Rosmita, waalaikumsalam. Puan Fatilah, waalaikumsalam. Jawapannya apa? Ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki Ustaz? Kerana nun kosong ini ataupun nun mati bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki, antaranya huruf dha. Baik tuan-puan, kita sambung lagi kalimah berikutnya. Yanzuruna pula. Tuan-puan, di sini kita jumpa dengan waw tak berbaris. Apakah hukum yang terlibat tuan-puan? Terima kasih Kak Lid. Betul, masya-Allah. Yanzuruna, waw tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli. Terima kasih Puan Hasanah Malik. Kita sambung lagi. Illa sa'at. Illa. Kemudian kat sini dia masuk terus kepada sin. Illa sa'at. Alif lam tak berbaris. Bertemu selepasnya huruf bertanda sabdu. Terima kasih Delima Biru. Illa sa'ata. Kat sini kita jumpa dengan alif lam syamsiah. Maka kita baca dengan menekankan sebutan. Tuan-puan, terima kasih yang bantu share. Kita share lagi insya-Allah. Kita cuba capai ke 50 share pertama insya-Allah. Illa sa'ata. Kemudian kita sambung lagi sa pula. Sa kat sini alif tak berbaris. Kita jumpa dengan ma asli. Panjangkan dua harakat. Sa'ata. Kamu lagi. Kat sini apa dia tuan-puan? Nun kosong. Nun kosong jumpa dengan siapa? Nun kosong tuan-puan, dia jumpa dengan huruf ta. Okey, nun kosong jumpa dengan ta. Apa hukum yang terlibat di sini? Nun kosong jumpa dengan ta. Cuba tambah tulis jawapan komen. Puan Rosmita, Puan Delima, betul. Okey, jawapannya adalah ikhfa hakiki. Baca dengan samakan sebutan. Ta'tiyahum. Kemudian tuan-puan, kita sambung lagi yang berikutnya pula. Mim kosong. Mim kosong ni maknanya mim tak ada baris lah. Dijumpa dengan huruf ba. Apakah hukum yang terlibat di sini tuan-puan? Cuba tuliskan jawapan di ruangan komen laju-laju. Apa dia? Tepat sekali. Masya-Allah, laju tanpa hurai. Tajwid dia diberi nama sebagai ikhfa. Ikhfa hakiki ke? Bukan. Ikhfa syafawi. Untuk pengetahuan tuan-puan, ikhfa syafawi dia punya cara nak jumpa senang je. Di antara apa?
Di antara mim kosong jumpa dengan ba sahaja. Mim kosong jumpa dengan ba sahaja. Terima kasih Pak Nurlida. Okey, kita sambung lagi. Kemudian tuan-puan, kita jumpa di sini ada alamat waqaf. Sod lam ya kecil. Sod lam ya kecil ni, apa nama dia dan apakah peranan dia? Waalaikumsalam Puan Nurlida. Cuba tuan-puan tuliskan di ruangan komen set. Sod lam ya kecil ni, nama dia apa dan peranan dia apa? Puan Tehriri Waqaf Hasan. Okey. Umiha Waqaf Hasan. Okey, Puan Marlia Waqaf Hasan. Kak Leeds Waqaf Hasan juga. Okey, tuan-puan, kat sini jawapannya adalah apa dia? Waqaf Hasan. Puan Nurizan, aula sambung. Betul, kat sini lebih baik sambungkan bacaan. Okey, tahniah tuan-puan yang jawab. Kat sini tuan-puan, kalau jumpa sod lam ya kecil dalam Quran, lebih baik ataupun lebih utama untuk sambung bacaan. Kalau nafas panjang, sambunglah. Tapi kalau nafas pendek, memadai berhenti kat sini. Tak ada masalah. Boleh? Kita sambung lagi. Faqad ja'a. Kat sini pula tuan-puan, kita jumpa dengan dal bertanda sukun. Apa nama dia dan apakah sebutan dia, cara sebutan dia. Nama ni adalah, tepat sekali tuan-puan, Qalqalam surah. Macam mana nak baca dia? Seakan-akan kita tambahkan padanya huruf I. Macam mana? Faqad ja'a. Gitu. Lantunan dia adalah lantunan yang kecil. Qalqalah maksudnya lantunan surah tu kecil. Boleh? Okey, Puan Marlia, kita sambung lagi tadi tadi kat sini tak habis rupanya. Baghtah. Kalau kat sini tuan-puan, dekat Baghtah ni tadi, terima kasih Faiz Mazlan. Baghtah, kalau kita berhenti, asal tak ini bertukar menjadi ha bulat. Ta marbutah ni tuan-puan, kalau kata kita nak berhenti, kalau kita nak wakafkan kat sini, sana, baris dia hilang pula dah. Okay. Kalau kata Ustaz, saya nak berhenti kat sini lah Ustaz, nak berhenti kat sini. Kalau nak berhenti, ta marbutah ni tadi akan bertukar menjadi ha bulat. Baghtah. Dia jadi ha bulat kalau berhenti. Ustaz, kalau kata nak sambung boleh tak? Kalau kata nak sambung, tanwin tidak selari bertemu dengan huruf fa. Apakah hukum yang terlibat tuan-puan? Hukum yang terlibat kita panggil sebagai apa dia? Ikhfa hakiki. Ini kalau kata nak sambung. Masya Allah. Tahniah tuan-puan, hebat-hebat belaka semua ni mengurai tajwid. Masya Allah. Okey, tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jom kita sambung lagi uraian tajwid yang berikutnya. Okey. Ahlan wa sahlan Puan Teh Zainab. Waalaikumsalam Tuan Aziz Ghazali. Terima kasih. Sama-sama hurai. Pagi ni tuan-puan,
kita hanya dapat bersiaran di 2 channel saja, di FB dan juga di TikTok. Jadi tuan-puan dah tengok daripada salah satunya, ahlan wa sahlan. Okey, seterusnya jaa, alif berombak jumpa dengan huruf hamzah, duduk dalam satu kalimah yang sama. Okey, tepat sekali Puan Nurlida. Jizo. Okey, dan sahabat-sahabat lain yang mengurai, namanya adalah mad wajib muttasil. Panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Waalaikumsalam. User, boleh saya join? Boleh, silakan. Selamat datang tanpa yang baru masuk kelas tajwid kita. Mudah-mudahan rasa seronok belajar tajwid, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada kalimah berikutnya. Asyratuha. Baik tuan-puan, ini soalan tambahan, soalan cepumas. Waktu huruf shin bertanda sukun, apakah sifat yang dia bawa keluar yang terhasil pada huruf shin? Boleh tuliskan jawapan di ruangan komen. Terima kasih Puan Husna Azlan Empire. Masya Allah. Selamat datang menjadi members yang seterusnya. Macam-macam jawapan ada ni. Tafashi ada, Hamas ada, Wan Aliza. Waalaikumsalam. Apakah jawapan yang sebenarnya tuan-puan? Macam-macam jawapan ada ni. Okey, terima kasih yang mencuba cari jawapan. Jawapan yang sebenarnya tuan-puan adalah tafashi. Tahniah tuan-puan yang jawab dengan betul. Tuan-puan, kat sini hanya huruf shin saja yang ada sifat at-tafashi. Tafashi ni adalah berhamburan angin. Tafashi ni adalah berhamburan angin. Okey, yang hanya khusus ada pada huruf shin sahaja. Ash. Puan Umi, tak apa, salah kita belajar lagi Boleh, hanya huruf shin sahaja yang ada sifat at-tafashi. Boleh. Jadi tuan-puan yang jawab tadi Hamas, Sofir, jawapan tu tak tepat Boleh cuba lagi. Acid, terima kasih Acid. Okey, kita sambung lagi. Ra pula alif tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli, panjang je dengan kadar 2 harakat. Asyratuha. Kemudian ha pula kita jumpa dengan apa dia? Berhenti ke, sambung ke, kat sini ada apa tuan-puan? Kat sini ada alif tidak berbaris. Apakah nama hukum dia dan peranan dia? Ia adalah ma asli dan peranannya memanjangkan bacaan sekadar 2 harakat. Asyratuha. Boleh? Kemudian tuan-puan, di atas huruf alif ini tadi terdapat padanya jim kecil. Apakah nama jim kecil ini dan peranannya? Cuba tuan-puan tuliskan di ruangan komen. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk kelas tajwid Ustaz. Boleh tuan-puan bantu share seorang sekali. Ada 200 lebih mata memandang ni. Ustaz cuba capaikan 100 share. Sekarang baru ada 38 orang yang share. Terima kasih. Ada lagi yang belum share lagi, boleh bantu share insya-Allah.
kita cuba dapatkan 100 orang yang share sekurang-kurangnya. Okey. Ataupun jangan pelik, suara ustaz agak rock sikit Ustaz sedang dalam proses pemulihan untuk kesembuhan suara. Tapi insya-Allah kita diberikan kekuatan untuk sambung berkongsi tajwid, kita kongsi insya-Allah. Terima kasih tuan-puan yang bantu share daripada FB juga. Okey, Opa, Jizo, Puan Marlia. Okey, jom kita tengok nama dia dan peranannya sekali. Namanya adalah Waqaf Jaiz. Waqaf apa tuan-puan? Waqaf Jaiz, kopi coklat. Selamat datang kopi coklat. Waqaf Jaiz, apakah dia punya peranan dia? Peranannya harus kecil tempat, tak muat dah. Harus waqaf atau wasal. Okey, harus waqaf atau wasal. Waqaf ni maksudnya berhenti, wasal maksudnya adalah sambung. Boleh? Terima kasih yang bantu share. Alhamdulillah dah dapat 63 share lah. Alhamdulillah. Sambil-sambil itu tuan-puan bantu tap-tap skrin sekali, insya-Allah. Okey, kita sambung kalimah berikutnya. Fa'anna pula tuan-puan. Nun sabdu sebelum dia bertemu huruf yang berbaris tunggal ni fa'anna. Maka kat sini kita jumpa dengan apa kemudian tuan-puan? Kita jumpa dengan wajibul gunna. Wajib kita dengungkan bacaan. Fa'anna. Boleh? Kemudian kita sambung lagi. Fa'anna. Alif kecil. Kat sini kita panggil sebagai mad asli. Fa'anna. Kita sambung lagi kalimah berikutnya. Mim bertanda sukun. Tuan-puan, kalau jumpa saja dengan mim bertanda sukun, confirm dia hukum apa? Confirm dia hukum izhar syafawi. Baca dia macam mana? Bacanya dengan menjelaskan sebutan. Fa'anna lahum idza. Boleh? Kemudian idza pula alif tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli. Panjangkan dia dengan kadar 2 harakat. Idza. Kemudian kita sambung lagi kalimah berikutnya. Ja'athum. Kat sini alif berombak jumpa dengan huruf hamzah dalam apa ni? Dalam satu kalimah yang sama. Maka hukumnya apa tuan-puan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Intan Miza. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk. Terima kasih yang bantu share. Dah dapat 72 share. Sikit lagi tu nak capai ke 100 share, InsyaAllah. Kat sini kita jumpa dengan mad wajib muttasil. Panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Ja'athum. Kemudian tuan-puan, kemudian jumpa dengan mim sukun sekali lagi. Jumpa dengan mim sukun pula. Mim sukun kita jumpa dengan izhar. Apa dia? Syafawi. Baca dengan jelaskan sebutan. Boleh? Waalaikumsalam Puan Syirah. Okey, sambung lagi. Zikrahum.
Waalaikumsalam Puan Iza Kamal. Zikrahum, alif kecil. Alif kecil tuan-puan, kita jumpa dengan apa? Alif kecil jumpa dengan mad asli, panjangkan dengan kadar 2 harakat. Terima kasih Puan Iza Kamal. Thank you for the rose. Kemudian tuan-puan, kita sambung lagi di penghujung ayat ke 18. Kita dapati ada mim sukun. Mim sukun ini dia bersambung dengan ayat 19. Kalau kata sambung, hukumnya adalah izhar. Syafawi. Boleh? Alright. Okey, selesai ayat 18. Kita berpindah ayat yang ke-19. Okey, baik. Ayat ke-19 pula. Terima kasih yang bantu share. Dah 82 share dah. Kita perlukan lagi 18 orang. Ada 200 lebih mata memandang pagi ni untuk capaikan 100 share insya-Allah. Dan kita cuba target ke 10,000 like insya-Allah. Okey, tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sambung lagi huraian tajwid untuk ayat yang berikutnya. Fa'lam. Muallimah 2023. Waalaikumsalam. Fa'lam. Baik, hukum tajuk apa yang terlibat di sini tuan-puan? Fa'lam. Kat sini kita jumpa dengan mim sukun. Mim sukun tadi apa Ustaz sebut? Jumpa saja dengan mim sukun. Confirm hukum apa yang terlibat. Hukum yang terlibat adalah kita panggil sebagai izhar syafawi. Okey, tahniah tuan-puan, bagus. Baik bab belaka semuanya, masya-Allah. Okey, terima kasih dah ada 90 share dah. Ada 10 orang lagi berbaki. Baik, kemudian nun apa ni? Nun yang bertanda sabdu. Sebelumnya jumpa siapa? Huruf berbaris tunggal. Maka tuan-puan kat sini kita jumpa dengan wajibul gunna. Wajib kita dengungkan bacaan fa'lam annahu. Sekurang-kurangnya berapa harakat? 2 harakat dia punya panjang dia. Boleh? Baik, kita sambung lagi annahu. Kemudian tuan-puan kat sini hukum apa yang terlibat ni? Terima kasih 95 share dah. Subhanallah. Ada 5 lagi share terakhir untuk membantu Ustaz dapatkan 100 share. Okey, hadameh pula. Hadameh jumpa selain daripada huruf hamzah dan di tengahnya terdapat huruf mad. Apakah hukum yang terlibat tuan-puan? Hukum yang terlibat adalah kita panggil sebagai masya-Allah, laju tanpa hurai ni. Bijak-bijak belaka ni. Mad apa? Mad sila qasira. Qasira ni maknanya pendek. Nak kata hadameh yang duduk kat sini panjangnya sekadar 2 harakat sahaja. Boleh? Annahu la. Dan share. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Alhamdulillah dah capai 109 share. Terima kasih tuan-puan. Okey, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. La ilaha. Kita sambung lagi tuan-puan. Alin. Waalaikumsalam. Alif berombak jumpa dengan huruf hamzah dalam kalimah yang berasingan. La satu kalimah, ilaha satu kalimah. Apakah hukumnya tuan-puan? Masya-Allah Puan Nurizan. Allahumma amin. Jawapannya apa tuan-puan? Jawapannya adalah mad jaiz
munfasil. Panjang dia adalah 4 atau 5 harakat juga. Kat sini kerana apa jadi mad jaiz? Sebab terasing ataupun terpisah di antara alif berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah yang berasingan. Okey, kita sambung lagi. Ilaha. Jangan tertinggal kat sini ada apa? Ada alif kecil. Alif kecil ni hukumnya apa tuan-puan? Hukumnya adalah mad asli. Terima kasih Pak Alang Lutfi berkongsi nasi lemak. Puan Alin berkongsi ros. Terima kasih. Kemudian tuan-puan, kita sambung lagi. Illallah. Illallah pula. Apakah hukum yang terlibat tuan-puan? Ustaz gariskan siap-siap. Okey, cuba tuan-puan tuliskan di ruangan komen. Apakah nama hukum yang berkaitan dengan kalimah Allah ni? Okey, tuliskan jawapan laju-laju. Puan Teh nak? Wah, laju. Okey. Puan Marlia, Kak Lid, Puan Nuha Jalil. Okey, ada yang jawab Alila Samsiah. Betul ke tak ni? Okey, tuan-puan. Puan Hasliza. Jawapan sebenar dia untuk kalimah Allah, mungkin ada yang baru masuk hari ni yang belum jelas. Kalimah Allah, tuan-puan, dia ada hukum khusus yang melibatkan kalimah Allah yang dipanggil sebagai lafzul jalalah. Lafaz kalimah Allah yang mulia yang pengkhususannya hanya kepada kalimah Allah sahaja. Boleh? Ustaz Alila Samsiah tak ada. Dia hanya khusus kepada kalimah Allah sahaja. Kemudian kalimah Allah ni kita baca tebal ke nipis? Okey, Puan Rosmita baca tebal. Betul. Kenapa kita baca tebal? Illallah. Kenapa tak baca illallah? Sebab kat sini sebelum kalimah Allah terdapat padanya huruf alif. Alif ni adalah huruf tunggal. Boleh? Baca panjang dia. Baca panjang pula. Bacaan dia adalah dibaca dengan tebal dan panjangnya sekadar 2 harakat. Illallah. Allah atau 2 harakat. Wastaghfir. Kalau tadi huruf shin kan Ustaz sebut tadi. Sekarang ni tuan-puan, Ustaz nak tanya pula huruf sin. Ketika sukun, sifat apakah yang terhasil pada huruf sin? Boleh tuliskan jawapan di ruangan komen laju-laju. Tadi kalau huruf shin tafashi. Sekarang huruf sin pula. Huruf sin pula bertanda sukun. Apakah hukum yang terlibat tuan-puan? Ada yang kata hamas, ada yang kata safir. Okay, kita menantikan jawapan sahabat-sahabat kita, Sat. Apakah jawapan yang paling tepat pada kalimah sin ketika bertanda sukun? Rosnida, Azimis Khan. Okey, Puan Tenab, Puan Marlia, Kak Wani. Terima kasih Puan Alin. Terima kasih Puan Alin berkongsi rezeki. Okey, jawapan sebenarnya tuan-puan adalah as-safi. Ustaz, kenapa masalah? Untuk huruf sin pula. Huruf sin bila bertanda sukun, sifat yang terhasil adalah dipanggil sebagai as-safir. Jizo, salah pula. Tak apa, belajar lagi insyaAllah. As-safir maksudnya adalah bunyi mendesir ataupun desiran. Bunyi desiran seakan-akan bunyi apa? Bunyi ular. Macam mana bunyi ular? Was. Desiran yang terhasil kepada huruf sin ketika bertanda sukun. Okey, kita sambung lagi. Taghfir lahum. Mana ada lahum? Wastaghfir saja.
wastaghfir li dhanbik. Terima kasih Tinta Sahrawi. Okey, kita sama lagi. Rokhwa tak ada, Puan Hajah Humaidah. Okey, kita sama lagi. Kat sini, apakah hukum yang terlibat tuan-puan? Azim Ishan, As-Sofir perkataan baru. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Okey tuan-puan, hukum apa terlibat pada kalimah ni? Hukumnya adalah kita panggil sebagai iklab. Iklab. Iklab ni adalah menukar ataupun tukar. Apa yang ditukar? Asalnya tuan-puan kat sini adalah nun mati, nun kosong ni jumpa dengan ba. Bila jumpa dengan ba, automatik dia menambah padanya mim kecil yang dipanggil sebagai mim iklab, yang dibaca dengan sebutan iklab lah. Dia atas sikit daripada ikhfa. Lidzambika. Boleh? Sama lagi. Walil mu'minina. Walil mu'minina. Ya tak berbaris. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mad asli. Okey, hukumnya adalah mad asli. Kalimah berikutnya wal mu'minati. Alif lam atau lam tanda sukun, hukumnya adalah alif lam qamariyah, baca dengan menjelaskan sebutan wal mu'minat. Kemudian tuan-puan, kat sini kalau kata ustaz, saya nak berhenti kat sini, boleh tak? Wal mu'minat. Okey, situasinya sekarang kita nak berhentikan bacaan. Kalau kata nak berhenti, kat sini ada alif kecil, asalnya adalah apa dia? Mad asli. Tapi kalau kata nak berhenti, dia bertukar menjadi mad arid lisukun. Boleh? Mad arid lisukun. Kemudian tuan-puan, kita jumpa dengan qaf lam ya, waqaf kafi. Waqaf kafi peranannya adalah waqaf ula. Lebih baik berhenti bacaan. Maksudnya lebih baik waqafkan bacaan di sinilah. Wal mu'minat. Kita waqafkan bacaan kat sini, kemudian barulah sambung. Boleh? Ustaz, nafas saya panjang. Kalau saya nak sambung je, tak nak berhenti kat sini, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, waqaf kafi, istilah tajuk dipanggil sebagai waqaf ula. Terima kasih tuan-puan, masya-Allah, dah ada 300 lebih mata memandang pagi ni. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk live mengaji, live tajuk ustaz. Baik, kita sambung lagi kalimah berikutnya. Wallahu. Kalimah Allah, apa nama hukum yang tadi tuan-puan? Kita panggil sebagai lafzul jalala. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Mutaqallabakum kat sini tuan-puan, kita jumpa dengan, terima kasih Umi, mim sukun, jumpa selain daripada mim dan ba. Hukumnya adalah izhar syafawi. Boleh? Izhar syafawi. Wa mathwa. Kemudian alif kecil panggil sebagai ma asli. Kemudian penghujung ayat kita jumpa dengan mim sukun sekali lagi. Kalau ada sambung dengan ayat seterusnya pada ayat 20, hukumnya adalah izhar syafawi. Alhamdulillah tuan-puan, selesai kita punya sesi uraian tajwid pagi ni tuan-puan. Terima kasih tuan-puan yang tonton daripada mula sampailah sudah kita punya kelas tajwid pada pagi ni. Terima kasih Puan Alin, masya-Allah. Thank you for the rose. Baik tuan-puan, selesai kita punya perkongsian tajwid pada hari ni untuk ayat 18 dan 19 tuan-puan. Terima kasih atas kelapangan masa yang tengok sampai habis. Tuan-puan jangan pelik, suara ustaz
ada rock-rock sikit. Masya Allah. Nak tengok dari awal ada rakaman tak Ustaz? Ada. Tuan-puan, kalau tuan-puan yang baru tengok pagi ni, Masya Allah, terima kasih yang mengurai. Tuan-puan yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan nanti mungkin yang tak tahu lagi kan, tuan-puan nanti pergi kat profil Ustaz. Nampak tak? Tuan-puan pergi dekat yang ada simbol YT ni. Terima kasih Puan Iza Kamal. Subhanallah. Thank you for the heart. Apa ni nama? Hand heart. Masya Allah. Tuan-puan pergi dekat ni, dekat gambar YT ni, nanti keluar Ustaz punya YT. Kat sini. Pergi dekat bahagian video, nanti ada kat sini Okey, dekat sini ada rakaman kelas, insya-Allah. Okey, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih tuan-puan yang dapat meluangkan masa daripada FB. Ustaz undur diri dulu. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-puan daripada TikTok. Terima kasih yang tonton secara live. Sonok tak kita punya kelas tajwid? Baru buka dah habis. Itulah terlambat sikit. Ini kita mula awal tuan-puan. Okay. Adakah tuan-puan rasa sonok kelas tajwid hari ni? Cuba komen Sat nak tengok. Kak Leeds, terima kasih. Puan Iza Kamal, terima kasih Puan Iza. Banyak Puan Iza berkongsi. Lock tajwid. Masya Allah, sonok Ustaz. Azimis Khan, sonok sangat-sangat. Lebih sangat sonoknya ni. Okey, Ustaz bagi tuan-puan screenshot Ustaz. Siapa yang terlepas tadi kan, tak sempat nak join daripada mula, tuan-puan boleh ulang kaji sendiri. Ustaz bagi tuan-puan screenshot. Ambil dia punya huraian tajwid tadi. Okey, ambil 1, 2 screenshot. 1, 2, 3. Okey, sudah. Okey, sini pula. 1, 2, 3. Okey. Wallahualam. Terima kasih tuan-puan. Kita jumpa lagi. Semoga berjumpa lagi pada live yang akan datang, insya-Allah. Tuan-puan doakan Ustaz sihat. Ustaz punya suara ni masih rock-rock lagi ni. Mudah-mudahan dapat terus berkongsi ilmu kepada masyarakat, insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga tuan-puan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Afwan. Nak Ustaz nangis tu.